next. Okey, itu soalan seterusnya. Apakah fungsi sulfuric cair? Samalah tadi ya, dengan tadi tu, membenarkan ion mengalir melaluinya dan melengkapkan litar elektrik ya. Dalam bahasa Inggeris, allow ions to flow through it and complete the electric circuit ya. Okey, state the change of color. Okey, potassium dichromate. Nak hafal. Tadi kita tengok ni. Patutnya kena hafal half equation ni. Tapi takut tak boleh hafal. Jadi dah ada cara dia. Okey, sama juga kita tambah air. Okey, tambah air. So situ, okey, cuba tengok. CR ni ada dua. Balance. Lepas tu kita balance atom. Okey, kita balance atom tu ada 2 CR ya. Okey, air ada 7. So bila air ada 7, kita akan dapat 14 hydrogen ion. So kita tambah 14 hydrogen ion di sebelah bahan tindak balas. Okey, sekarang kita kena charge, kita kena balancekan charge-nya untuk kita nak letak elektron lagi kan. Okay, so sini total charge kawasan bahan tindak balas ni adalah 14 tambah tolak 2. So kita ada plus 12 total charge di kawasan bahan tindak balas. Okey, yang ini 2 kali 3 6 plus 6 plus 0. So dia plus 6 kan. Total charge-nya. Jadi kita nampak plus 12 ni sangat kurang elektron ya, sebab nombor positifnya semakin tinggi. Jadi kekurangan elektron. So kita kena letak elektron di sini. So kita kena letak elektron kan. Jadi kita kena tengok sudah ada 6 elektron. Kita nak combinekan ni adalah half equation reduction. So bila kita nak combinekan macam matematik, sini pun kita kena kali 6 sebab kita ada 6 elektron situ. Okey, so kita dapat persamaan baru 6 Fe2 plus 6 Fe3 plus 6 elektron. Lepas tu Cr2O72 minus plus 14H plus 6 elektron. So kita akan dapat tu Cr3 plus, salin balik ya, 7H2O. Okey, jadi kita boleh cancelkan elektron tu. So apa lagi yang boleh cancel? Tak ada. Apa yang sama kita boleh cancel. Kita tengok semua dah tak sama, so kita salin balik semua. So 6 Fe2 plus, yang mana tinggal kan, plus Cr2O72 minus plus 14H plus, lepas tu 6 Fe3 plus 2 Cr3 plus 7H2O. So ni jawapan full dia untuk ionic equation ni. Ni adalah untuk nombor 5 jawapan dia ya. Okey, suggest another. Jadi kita kena buat macam tu lah ya, cancel betul macam matematik, kita salin balik yang mana tu persamaan dia. So sangat panjang lah. 6 Fe2 plus Cr2O72 minus plus 14H plus 6 Fe3 plus 2 Cr3 plus 7H2O ya. Okey, cadangkan solution lain yang boleh menggantikan iron 2 sulfate solution. Okey, kita tahu iron 2 sulfate solution ya adalah ejen penurunan kan. Ya, kalau kita tengok nota ni ya, kalau kita tengok nota, okey, so tadi larutan kalium dichromate ni adalah ejen pengoksidaan kan. Okey, kalau tengok soalan tadi ni, okey, iron 2 sulfate, okey, acidified potassium dichromate ni adalah ejen pengoksidaan. So iron 2 sulfate ni adalah ejen penurunan. So kita boleh ambil apa-apa jawapan untuk ejen penurunan lah ya. Kita boleh ambil larutan kalium iodida ya. So kita boleh gantikan larutan kalium iodida ya, untuk menggantikan iron 2 sulfate tadi ya. Nombor 6. Okey, dia bagi dua larutan ya, iron 2 sulfate dengan iron 2 sulfate solution dengan acidified potassium manganate 7 solution.
Okay, state the name of the oxidizing agent. So macam kita tengok sebelum ni di nota cikgu kan. So jawapan dia adalah acidify potassium manganate 7 solution ataupun bahasa Melayu dia larutan kalium manganate 7 berasid. Dalam nota tadi kan siapakah ejen peroksidaan, penurunan. So at least tahulah, kena tahu ya. Okay, jadi write half equation at carbon X. So kalau kita tahu sini adalah ejen pengoksidaan. Okay, sini adalah ejen pengoksidaan. So automatik sini kita tahu adalah ejen penurunan. Jadi larutan kalium manganate 7 berasid selain daripada bertindak sebagai ejen pengoksidaan, so larutan ini juga mengalami proses penurunan. Okey, begitu juga dengan larutan ferrum 2 sulfat bertindak sebagai ejen penurunan, dan dalam masa yang sama larutan ferrum 2 sulfat ni menjalankan tindak balas pengoksidaan. So jadi kita tahu kalau soalan tanya half equation di carbon X, so berlaku adalah half equation oxidation ataupun persamaan setengah pengoksidaan. Jadi macam mana kita buat persamaan setengah dia? So kita nampak ada iron 2 situ, so mesti Fe2 plus akan jadi Fe3 plus kan. So Fe2 plus, okay, so akan jadi Fe3 plus, so dia menderma elektron. Okay, state one observation. So kalau kita tahu kalau iron 2 ya akan bertukar daripada warna hijau larutan ferrum 2 sulfat menjadi perang ya, ataupun bahasa Inggeris dia green color solution of iron 2 green color of iron 2 sulfate solution becomes brown ya, ataupun green color of iron 2 sulfate solution change to brown. Okay, itu kalau satu markah. Okay, lagi satu itu dekat carbon di sebelah kiri ni. Sebelah kanan pula color pun bertukar juga, iaitu warna ungu potassium manganate 7 warna ungu larutan potassium manganate 7 bertukar menjadi tidak berwarna, ataupun purple color of acidified potassium manganate 7 decolorized. So kalau dia nak dua markah, ini dia nak satu markah, so salah satu boleh, iaitu green color of the iron 2 sulfate change to brown, or purple color of acidified potassium manganate 7 decolorized, ataupun change to colorless. Dalam bahasa Melayu dia kita boleh buat warna hijau larutan ferrum 2 sulfat menjadi perang, ataupun warna ungu larutan kalium manganate 7 berasid, warna ungu larutan kalium manganate 7 berasid bertukar menjadi tidak berwarna. Okey, calculate the oxidation number of mangan. Okey, ni macam mangan tadi Mn dalam ion manganate. So sama cara dia tadi. Okey, sama dengan -1. Nak kira mangan ni. So 4 times -2 sama dengan -1. Jadi Mn sama dengan -1 tolak tambah 8. So plus 7 ya. Okay, show the direction. Okay, so kalau kita nak show the direction of the electron, mesti daripada kawasan yang menerima elektron ke kawasan yang menerima elektron. So peroksidaan ni adalah menderma elektron kan. So dia elektron ni bergerak daripada ejen penurunan kepada ejen pengoksidaan ya. Okey, zinc label dan juga semua bahan-bahan yang diberikan telah dimasukkan ke dalam rajah ya. Dan kita kalau disuruh lukis pengaliran elektron, kita lukis. Tapi kalau kita tengok dalam ni tak ada ya, apa draw a level to show the setup of apparatus. So itu sajalah ya yang penting ya. Okey, untuk soalan C ni adalah displacement of halogen ataupun penyesaran halogen. Okey, jadi yang kita belajar dulu, iaitu kalau halogen klorin warnanya memang warna kuning pucat, tapi bila kita testing dengan
Okay, tetrachlorometane CCl4 ni adalah satu bahan digunakan untuk ujian pengesahan ya, menguji kehadiran halogen. So kalau warna tetrachlorometane ni bertukar menjadi kuning pucat, maksudnya kehadiran klorin. Kalau warna tetrachlorometane berwarna brown, perang, adalah kehadiran bromin, mengesahkan kehadiran bromin ya. Kalau warna tetrachlorometane bertukar menjadi ungu, mengesahkan kehadiran iodin. So kalau kita tengok iodin yang lain sikit sebab warna semasa dalam keadaan larutan aqueous berwarna perang, tapi bila diuji dengan tetrachlorometane, kita nak uji kehadirannya, iodin ni akan dikenal pasti apabila tetrachlorometane ni bertukar warna menjadi purple, ungu kan. Okey, jadi soalan ni, okey, write the ionic equation C ni, write the ionic equation. So bila nak buat ionic equation, dia ada mesti kita kena dapatkan persamaan setengah pengoksidaan dan persamaan setengah penurunan. Gabungkan dua-dua tu untuk kita dapat full ionic equation. Jadi, macam mana kita nak buat? Jadi, okay, cikgu tunjuk sini ya. Okay, kita kena buat persamaan kimia yang penuh dulu. Okey, contoh kita ada apa sini? Chlorine water. Okey, kita ada chlorine water dengan potassium iodide. Okey, chlorine water. Kita ada chlorine, okey. Kita ada chlorine water dan potassium iodide. So kalau kita nampak kat sini, Cl2 dapat menyesahkan air. Kan? Chlorine dapat menyesahkan ion iodida daripada larutan kalium iodida, ataupun chlorine can displace iodide ion from the potassium iodide solution. So kita akan dapat KCl ya, dan I2. Okey. Jadi kalau kita, okey, sebenarnya kita kena balance kan. Okey, so kita balance lah. Okey, ada 2 Cl, kita letak sini 2. Okey, ada 2 I, so kita dah balance kan. Okey, kita dah balance. Okey, lepas tu kita kena identify pula siapa yang menjalani pengoksidaan, siapa yang menjalani penurunan. Okey, jadi kalau kita tengok, okey, dalam ni ada, kalau kita tengok okey, dalam ni ada okey, dalam ni ada Cl2. Okey, Cl2 ni akan jadi ni Cl minus. Okey, ni persamaan yang pertama. Okey, tengok sini pula. I minus akan jadi I2. Okey, ni persamaan yang kedua. So kita tengok ion-ion yang kita kan ada jadual ya, jadual yang cikgu tunjuk tadi. Apa ion-ion yang bertindak balas ya, macam nota ni ya, yang nota cikgu tunjuk tadi, ion-ion yang bertindak balas tadi ya. Contoh kan, okay, kita ada ion-ion tadi tu. Okey, kita perlu tahulah ion-ion yang terlibat. Okey, ion-ion yang selalu terlibat di dalam pengoksidaan dan penurunan ini. Ya. Okey, yang ini sangat penting kita tahu jadual ni. Ya. Jadi kita tengok tadi ada I minus dengan Cl2 kan. So I minus ada dan juga Cl2. Jadi kita tengok pada jadual ini. Okey, jadi K ni tidak digunakan dalam persamaan. Jadi kalau kita tengok sini, oxidation number dia sini adalah kosong. Okey, oxidation number dia adalah kosong ya. Okey, oxidation number dia kosong. Yang ni negatif 1 nombor pengoksidaan. Yang ni nombor pengoksidaan negatif 1, so kosong. Jadi kita tahulah. Okey, ini turun. So dia penurunan, reduction. Okey, ini meningkat. So oxidation. So kita dapat dah siapa yang menjalani reduction, siapa yang menjalani pengoksidaan kan. Penurunan dan pengoksidaan. Okey, lepas tu kita kena balance equation. Okey, jadi Cl2 akan jadi Cl minus. So kita kena balance sini 2. Okey, nombor pengoksidaan molekul adalah kosong. Okey, tapi sini dah jadi total charge.
Asalnya nombor peroksidan Cl adalah -1, tapi dah ada 2 sekarang, so total charge -2. So kita kena tambah elektron di nombor yang lebih besar. Nampak? Okey, ni persamaan yang pertama. Okey, I minus akan jadi I2. Okey, balance kan 2I, sini ada 2. Jadi total charge ni -2. Total charge ni ni molekul adalah kosong. Add elektron pada nombor yang lebih besar. Kosong dengan -2, kosong lebih besar. So kita akan dapat persamaan yang kedua. Jadi persamaan ini kita cancelkan each other. Okey, kita cancelkan each other, ya. So kita tengok sini, kita boleh cancel 2 kan. Okey, sini kita boleh cancel 2 elektron, betul tak, macam matematik. Jadi kita salin persamaan yang penting, iaitu apa yang ada. Kita tengok persamaan apa yang ada. Kita dah cancel kan. Okey, so kita dah cancel 2 elektron. So apa yang tinggal? Ni tinggal. Yang tinggal okey, apa yang tinggal adalah kita tengok ni 2. Okey, kita tengok apa yang tinggal. Cl2 plus 2I minus, and then 2Cl minus plus I2. So inilah ionic equation dia. Sebab kita dah cancel off 2 elektron tadi. Kita gabungkan persamaan setengah, penurunan dan juga pengoksidaan. So itulah jawapan dia. Ya, jawapan untuk soalan tadi, ya. Yang ini, ya. Ionic equationnya tadi. Cl2 plus 2I minus dan 2Cl minus plus I2, ya. Yang macam kita buat yang tadi. Okey. State the change of oxidation number for iodine. So kalau kita tengok iodine tadi, dia berubah kan. Kalau kita tengok iodine tadi, dia berubah dari -1 ke 0 ni. Daripada -1 ke 0. Ya, so jawapan dia daripada -1 to 0. Okey. So apa yang kita boleh gantikan dengan chlorine water? So kita tahu chlorine water tadi adalah ejen peroksidan. So kita boleh ganti dengan air bromin ataupun larutan ataupun acidified potassium manganate 7 solution, larutan kalium manganate 7 beracid ataupun acidified potassium dichromate 6 solution